Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa lagi di dalam program kita belajar membaca Al-Quran langsung daripada ayat-ayat Quran tersebut. Kali ini kita akan membaca ayat yang ke-119 dan 120 dan kita masih berada dalam juzuk yang pertama, iaitu surah Al-Baqarah, iaitu dalam siri yang ke-66. Selepas ini kita akan pergi ke siri 67 iaitu selepas pembelajaran ayat 119 dan 120. Kita mungkin ada lebih kurang 10 lagi siri dan kita akan dalam 10 hari atau 11 hari kita akan tamat juzuk yang pertama yang kita baca, dan kita akan beralih kepada juzuk yang kedua, dan saya akan sedang memikirkan bagaimana cara nak membaca juzuk yang kedua, iaitu pastinya satu juzuk telah tamat, surah lazim telah tamat, maknanya kita telah membaca begitu banyak, dan siapa yang mengikuti pembelajaran ini pasti sudah pandai membaca, daripada tidak tahu kepada tahu, daripada kurang baik kepada lebih baik, dan daripada kurang lancar menjadi lebih lancar. Sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, saya seperti biasa akan mohon kepada sahabat-sahabat semua supaya yang view terus subscribe supaya dapat meneruskan pembelajaran kita bagi siri-siri yang akan datang. Dan selepas itu jangan lupa share dengan kawan-kawan yang lain, iaitu kita mencari pahala kerana mengajak orang belajar membaca Al-Quran. Mudah-mudahan saya yang mengajar, sahabat-sahabat teman-teman yang belajar, dan mereka yang diajak belajar turut belajar. InsyaAllah dengan izin Allah maka dikurniakannya kita rahmahnya serta makfirahnya serta keberkatan, dan mudah-mudahan dicurahkan juga kebijaksanaan kita di dalam belajar, insya-Allah. Baik, kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Kita bermula dengan ayat yang ke-119, iaitu bermula dengan kalimah inna. Inna. Baik, saya baca ikut bunyinya. Baik. Suku kata pertama ialah suku kata hamzah i bunyinya. Tetapi hamzah ini, i ini digabungkan dengan nun yang bertasydid. Bila tasydid maknanya kita gabungkan dengan nun. Bunyinya in, dan kalau nun bertasydid apa hukumnya? Iaitu kita kena baca dengan gunnah. Wajib gunnah dengan 2 harakah. Jadi bunyinya in, kemudian nun, suku kata nun na bunyinya. Tetapi dia bertemu dengan alif. Kalau alif saja bertemu dengan alif kita baca 2 harakah, tetapi tidak, oleh kerana selepas alif bertemu dengan hamzah, maka kita kena guna hukum mad jaiz munfasil, baca dia 4 atau 5 harakah. Jadi bunyinya macam mana? Inna, 4 harakah sebut. Kemudian kita jumpa kalimah arsalnaka. Baik. Suku kata hamzah a bunyinya, tetapi dia digabungkan dengan ra yang mati. Ra kena baca dengan tebal kalau sebelumnya baris di atas. Jadi bunyinya ar, dia tak bunyi a, dia bunyi ar, iaitu matinya dengan suku kata ra. Ar, kemudian sin di sini hamas dan safir, suku katanya bunyi sa, tetapi dia digabungkan dengan lam yang mati, jadi bunyinya sal. Maknanya kita matikan sin dengan mahraj lam. Pada mahraj sin kita matikan dengan mahraj lam, bunyinya sal. Kemudian nun, suku katanya bunyi na. Kenapa bunyi na? Kerana dia baris atas. Baik. Dia bertemu pula dengan alif, maka kita baca dia dengan mad asli 2 harakah. Na, kemudian kaf, suku katanya ka. Dan ingat, kaf itu hamas. Arsalnaka. Kemudian kita jumpa kalimah bil haqqi. Baik.
ba, suku katanya B. Tetapi dia bertemu dengan alif lam qamariyah. Jadi kita baca dia dengan Izzah Kamari. Macam mana bacanya Izzah Kamari? Kan dah biasa kita jumpa, iaitu huruf ba dimati dengan huruf lam. Itu gabungan dengan huruf lam yang mati. Jadi bunyinya bil. Bunyinya bil, izhar. Jangan panjang, tak ada dengung-dengung. Bil. Kemudian ha. Suku kata ha bunyinya ha juga. Tetapi ha ini bertemu dengan qaf, iaitu sebab qaf itu bertasydid. Jadi bunyi dia bil haq. Bil haq, iaitu terangkat. Kita punya mahraj haq itu, iaitu qaf itu qafan istila. Kemudian qaf itu, suku kata qaf pula dihidupkan baris bawah di sini. Jadi tasydid, satu mati, satu hidup, satu qi. Jadi bunyinya bil haqqi. Selepas itu kita jumpa kalimah basyiran. Basyiran. Kita eja suku kata basyir ni dulu. Ba, suku kata ba bunyinya ba, satu harakah. Shin, shi, tetapi bertemu dengan ya di sini. Kita baca dengan mat asli. Sebab sebelum ya baris bawah. Shi, jadi suku kata shin ni bunyinya shi, sebab dia gabung dengan ya yang sukun. Iaitu dia huruf mat. Kemudian ro di sini, kalau baca dia baris atas, kita baca dengan tebal. Ron, ron. Tetapi tanwin ini bertemu pula dengan waw. Jadi kita tak boleh baca ron. Kita kena baca raw, idgham ma'al gunnah dengan dua harakah. Jadi bacanya macam mana? Basyirau, raw, mulut kita kan moncong sedikit untuk menyebut mahraj waw. Iaitu waw, dia punya bunyi memoncongkan mulut kita. Sebab itu baris depan tu digunakan huruf waw. Baik. Suku kata waw bunyinya wa. Kemudian suku kata nun bunyinya na. Wana. Kemudian suku kata zal bunyinya zi. Tetapi dia bertemu dengan ya. Jadi kita baca wana zi. Zi panjang dua, harakah sebagai mad asli. Baik. Oleh kerana sini ada sod lam ya, saya cadangkan, saya usyurkan supaya kita wakaf di sini. Supaya kita tidak baca panjang. Sebab kita belajar. Ada mana peluang kita boleh berhenti, kita berhenti. Baik. Kalau kita berhenti, perhatikan baik-baik. Di sini tanwin bertemu dengan alif. Apabila kita wakaf, maka kita kena guna hukum mad iwad, iaitu daripada baris 2 jadikan baris 1, ataupun tanwin jadikan mad asli. Jadi bunyinya mad iwad dipanggil, mad iwad, tapi jadi dia bunyi baca macam mad asli. Ra gitu. Wa nazira, dua. Itu dua harakah. Baik. Z tadi dah tentu dua harakah mad asli. Ni pun dua juga. Kita wakaf kat situ wa nazira. Baik. Kalau kita wasal di situ, kita wasal sebab dia aula wasal. Macam mana kita nak baca? Iaitu kita baca dengan serupa macam di sini. Iaitu tanwin bertemu dengan waw. Bacanya wa nazirau wala. Kalimah berikutnya kan wala. Macam tu caranya. Iaitu apabila wasal. Jadi dah tahu. Walaupun kita wakaf kat sini, kita tahu macam mana nak menyambungnya terus. Iaitu wasal tu sambung. Kemudian kita pergi kepada kalimah. Sebelum itu kita baca dulu. Baca satu-satu suku kata. Inna arsalnaka bil haqqi basyirau wa nadhira. Itu baca satu-satu suku kata. Kalau misal kata sahabat-sahabat teman-teman punya rasa tak sempat nak dengar saya baca tu, ulang. Itu review balik. Replay balik semula. Baik, kita baca dengan lancar. Inna arsalnaka bil haqq
basyiran wa nadhira. Kemudian kita sambung. Kalimah berikutnya wala, iaitu wa. Suku kata waw bunyinya wa, suku kata lam bunyinya la, tapi ada alif di sini selepas baris atas ini, maka kita baca dengan mat asli wala. Kemudian kita jumpa kalimah tus'alu. Ta, suku kata ta bunyinya tu pasal di baris depan, tetapi dia gabung dengan sin yang mati bunyinya tus. Ada hamas, ada safir bunyi sin. Itu sifatnya. Tus. Kemudian suku kata amzah bunyinya a, suku kata lam bunyinya lu. Tus'alu. Kemudian kita pergi kepada kalimah an di sini. Baik. Perhatikan di sini, suku kata ain bunyinya a, tetapi dia digabungkan dengan nun yang sukun ataupun nun yang mati. Jadi bunyinya an. Tetapi perhatikan di sana, apakah bunyinya an? Betul, bunyinya an. Sebab dia dibaca dengan izhar halqi. Kalau kita nampak ada atas nun ada tanda mati, menunjukkan kita baca dia dengan izhar. Dia ada sebab kenapa baca izhar? Kerana dia berjumpa dengan huruf. Bila izhar halqi itu makna huruf yang keluar daripada alqum. Huruf apa? Huruf hamzah. Perhati di sini. Hamzah, suku kata hamzah a, digabungkan dengan sod yang mati istilah huruf sod ini dan hamas juga. Aus. Aus bunyinya. Kemudian ha. Ha ni suku katanya bunyi ha juga, tetapi dia ada alif selepas ha itu, maka kita baca dengan mat asli. Ashabi. Baik. Suku kata ba bunyinya bi sebab dia baris bawah Jadi bunyi bi. Jadi dia bertemu pula dengan alif lam kamariyah. Maka kita baca dia dengan izhar kamari. Bunyinya bil. Iaitu kita mati dekat lam di sini. Baik, patut lam itu kalau alif lam kamariyah dia kena ada tanda mati. Saya tertinggal. Baik, saya bubuh. Okey, selesai masalah. Iaitu kita tahulah dia dibaca bil. Dan kemudian kita perhatikan kalimah berikutnya, iaitu selepas alif lam ada jim. Suku kata jim bunyinya ja. Kemudian suku kata ha bunyinya hi. Tetapi dia bertemu dengan ya panjang hi. Tetapi selepas ya huruf mat itu ada huruf mim yang kita sukunkan sebab kita wakaf di situ. Maka kita kena guna hukum mad arid lis sukun. Panjangnya 2, 4 atau 6 harakah. Jadi bacanya macam mana daripada wala sana. Kita baca ikut suku kata. Wala tus'alu an ashabil jahim. Him ha. Ha ini adalah ha pedas. Kita baca dengan lancar. Wala tus'alu an ashabil jahim. Dapat? Okey. Kalau tak dapat, ulang balik semula review. Baik. Kita terus dengan ayat yang ke-120, iaitu walan. Mula-mula kita jumpa kalimah walan di sana. Suku kata waw bunyinya wa. Bukan waw. Bunyinya suku kata. Bila dia eja jadi wa suku katanya. Kemudian lam suku katanya la, tetapi dia bertemu dengan nun sukun. Baik, perhatikan. Kalau dia nun sukun saja tidak bertemu dengan kalimah lain, bunyinya apa? Walan. Tetapi oleh kerana nun sukun bertemu dengan huruf ta, huruf ikhfa, maka kita baca walan itu dengan ikhfa hakiki. Jadi bunyinya bukan walan. Kalau lan bunyinya izhar. Jadi bunyinya antara izhar dengan idgham. Maknanya bunyinya walan tar. Baik. Ta, suku kata ta di atas ta bunyinya. Kemudian digabung dengan ra yang mati. Baca dengan tebal. Tar. Walan tar. Kemudian kita jumpa huruf dad di sana. Suku katanya ialah bunyinya da. Tetapi da ini bertemu pula dengan alif. Maka kita panjangkan dia 2 harakah. Tarda. Walan tarda. Kemudian kita jumpa kalimah anka. Baik. Perhatikan di sini. Nun ini sukun.
Suku kata ain bunyinya a, tetapi dia gabungkan dengan, dia bertemu dengan nun yang sukun. Jadi kita baca an, tetapi nun sukun bertemu pula dengan huruf ifa juga, iaitu huruf kaf. Huruf kaf bunyinya hamas. Jadi kita baca dengan ifa ka. Baik. Kaf ini pula bertemu juga dengan alif kamariyah, alif lam kamariyah. Maka kita juga baca dia dengan izzah kamari. Jadi bunyinya kal. Kal. Sebab dia dibaca dengan izzah kamari. Kita gabung dia dengan lam yang mati. Kemudian berikutnya ya, suku kata ya bunyinya ya, suku kata ha bunyinya hu, tetapi dia bertemu dengan waw sana. Kita baca dengan mad asli, iaitu 2 harakah. Hu, kemudian dal, suku kata bunyinya apa? Du. Du. 1 harakah saja. Lepas itu kita jumpa kalimah walah. Baik. Suku kata waw, suku kata lam, la, tetapi dia bertemu dengan alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah, iaitu apa hurufnya? Huruf nun bertasyrik. Dan huruf nun bertasyrik itu juga dikenakan baca juga dengan wajibul gunnah. Jadi kita baca walan, dengungkan dia. Walan berapa panjang? 2 harakah saja. Dengan hukum idgham syamsi. Diidghamkan dia dengan huruf nun. Kemudian suku kata nun itu dibaca na. Kemudian suku kata sod, istilah ada hamah sod, dibaca dengan suku kata so, tetapi bertemu dengan alif sana, ada alif selepas huruf sad itu, maka kita baca dengan mad asli juga. Kemudian ra di atas ra, baca dengan tebal, baris atas ra. Kemudian ada juga alif di sana, maka kita baca dia juga ra itu dengan mad asli. Jadi macam mana bacanya? Kita baca daripada wala. Walan nasara. Depan. Lepas tu kita sambung hatta. Kalimah berikutnya hat. Hat, 2 hamas. Ha pun hamas, ta pun hamas. Jadi bunyinya hat, berangin. Kemudian suku kata ta bunyinya apa? Ta. Kemudian ada alif sana. Nampak alif kecil? Menunjukkan ta itu dibaca dengan mad asli. Hatta. Hatta. Hat 1, ta tu 2. Kemudian disambung dengan kalimah tattabi'ah. Baik. Ta, suku kata ta bunyinya ta, tetapi dia ditasydikkan dengan huruf ta juga, bunyinya tat. Tat dengan hamas. Kemudian ta itu kedua punya suku kata ta juga, tat ta. Kemudian suku kata ketiga ialah huruf ba, bi, tattabi. Kemudian suku kata ain, a, tattabi'a. Kemudian kita jumpa kalimah berikutnya millatahum. Baik. Suku kata mim bunyinya mi. Kemudian dia ditasydid dengan huruf lam. Jadi macam mana bunyinya? Mil. Kemudian lam, suku katanya bunyi la. Sebab baris atas. Kenapa bunyi suku kata lam bunyi la? Sebab dia baris atas. Saya tak sebutkan baris. Kita dah lama belajar. Tahulah kalau dia duduk di atas, baris atas. Kalau duduk bawah dan merah ni, baris bawah. Jadi mil, la. Kemudian ta, suku kata ta bunyinya ta. Kemudian suku kata ha bunyinya hu, tetapi dia dimatikan dengan mim. Dan ada sana dia ada tulis qaf lam ya. Dalam Al-Quran ada tulis qaf lam ya, menunjukkan kita aula wakaf di situ. Jadi kita wakaf bunyinya hum, apa hukumnya? Mim mati hukumnya izar syafawi. Millatahum, mil la ta hum. Baik. Satu. Baik, kita baca daripada mana tadi? Walan. Baik. Satu-satu suku kata kita bunyikan. Walam tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Dapat Satu-satu saya dah bacakan. Jadi kita baca sama-sama daripada walan. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta hatta
tattabi'a millatahum. Saya baca sekali lagi pasal saya buat silap di sini tadi. Saya baca ta juga bukan ya. Baik. Kita baca balik semula. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Okey, baru betul. Baik, kita pergi kepada kalimah berikutnya. Kalimah berikutnya ialah kul. Baik. Suku kata qaf ya bunyinya ku. Kemudian dia digabungkan dengan lam yang mati. Bunyi gabungan itu apa bunyinya? Kul. Baik. Kemudian kita jumpa kalimah inna. Baik. Suku kata hamzah bunyinya i, tetapi dia digabungkan dengan nun yang bertasydid di situ. Baik. Maknanya nun yang mati. Bunyinya in, bila nun bertasydid kita kena baca in itu dengan wajib guna dua harakah. Inna. Baik. Nun, suku kata nun, na pula. Mula-mula in, lepas tu na. Baik. Kemudian suku kata yang berikutnya huda. Baik. Suku kata ha bunyinya hu. Suku kata dal bunyinya da. Tetapi da ini bertemu dengan nama Allah. Oleh kerana dal ini baris di atas, maka kita kena baca dia lam ini dengan tebal. Dan kita guna hukum idgham syamsi, masukkan dal kepada huruf lam di sana. Sebab ada alif lam samsiah dalam nama Allah. Jadi kita baca hudallahi. Hudallahi. Kemudian kita jumpa kalimah huwa. Suku kata ha bunyinya hu. Suku kata waw bunyinya wa. Tetapi dia bertemu dengan alif lam qamariyah. Maka kita bacakan dengan iaitu waw ini digabungkan dengan lam yang mati bunyinya dengan izhar kamari huwal. Hukumnya izhar kamari, bacanya izhar. Hukum izhar kamari. Huwal iaitu lam itu yang dia izharkan. Kemudian suku kata ha bunyinya hu, suku kata dal bunyinya da, tetapi dal ini bertemu dengan alif yang kecil iaitu huruf mad. Baca dengan mad asli dua harakah. Oleh kerana di sini ada qaf lam ya juga, maka kita wakaf di situ. Pendek-pendek aja kita baca. Baik, kita bersebut suku kata, mengikut suku kata qul inna hudallahi huwal huda. Bunyinya. Baik, cuba kita baca dengan lancar sebagai orang baca mengaji. Qul inna hudallahi huwal huda. Sedap bunyinya kan. Huda, Allah, huwal huda. Kemudian kita pergi pada kalimah berikutnya. Wala ini. Baik. Suku kata waw bunyinya waw. Suku kata lam bunyinya apa? La. Suku kata hamzah bunyinya apa? I. Suku kata nun bunyinya apa? Ni. Wala ini. Wala ini. Tetapi nun ni diwasalkan, hamzah wasal di sini mengwasalkannya dengan huruf ta yang bertasydid. Jadi bunyinya macam mana? Wala init. Wala init. Ada hamas di sana sebab huruf ta huruf hamas. Kemudian suku kata ta tu berbunyi semula baris atas dia. Jadi bunyi ta. Wala init ta ba. Ba, suku kata ba bunyinya ba. Tetapi dia digabungkan dengan ain yang mati, bunyinya ba. Bunyi gabungan itu bunyinya macam mana? Ba. Kemudian ta, suku kata ta bunyinya ta. Jadi wala init taba'ta. Kemudian kita jumpa kalimah ahwa'ahum. Suku kata hamzah bunyinya a, tetapi dia digabungkan dengan ha yang mati, bunyinya dia sama makhraj, dia sama keluar dekat situ, tempat yang sama hamzah dengan ha. Jadi senang aja pangkal halkum. Jadi waw, suku kata waw bunyinya wa, tetapi dia bertemu dengan alif. Selepas alif ada hamzah pula. Maka kita baca dengan mad wajib muttasil, iaitu 4 atau 5 harakah. Jadi bunyinya ahwa'ahum. Suku kata hamzah bunyi a, suku kata ha bunyi hu, tetapi dia dimatikan dengan mim, kita baca dengan izhar syafawi. Bunyinya ahwa'ahum. Ini dua-dua, sini pun hamzah dengan ha,
Sini hamzah dengan ha juga. Iaitu semua pangkal halkum. Jadi berat sikit, jauh bawah bunyinya. Mesti datang daripada pangkal halkum. Ha dengan hamzah itu. Baik, kita pergi kepada kalimah berikutnya, ba'da. Suku kata ba bunyinya ba, tetapi dia digabungkan dengan ain yang mati bunyinya ba. Ba, iaitu daripada huruf bibir kepada huruf halkum, iaitu huruf ain. Ba bunyi, kemudian suku kata dal bunyinya da, tetapi dia bertemu dengan alif lam samsiah. Alif lam samsiah, maka kita baca dia dengan idgham samsi. Apa yang kita nak idghamkan dia? Iaitu huruf dal dengan huruf lam. Masukkan huruf dal dengan huruf lam itu. Jadi bunyinya ba'dal. Kemudian suku kata lam bunyinya la. Selepas dia ambil digunakan oleh dal tadi, dia ada baris atas lagi, jadi bunyi la. Kemudian zal bunyinya zi, suku kata zal bunyinya zi. Kemudian dia ada bertemu dengan ya, baca dengan mat asli panjang 2 harakah. Jadi ba'dallazi. Kemudian ja'aka. Baik. Jim bunyi, suku kata jim bunyinya ja, tetapi ada alif selepas jim. Kemudian selepas alif bertemu pula dengan hamzah dalam satu kalimah. Hukumnya adalah mad wajib muttasil, baca dengan 4 atau 5 harakah. Sebab itu ada tanda gelombang menunjukkan kita kena baca panjang. Iaitu 4 atau 5 harakah. Kemudian hamzah bunyi suku katanya a, kaf bunyinya ka, angin sikit ka, bukan qa. Qa tu angkat pangkal lidah. Kaf ini tidak. Baik. Bunyinya ja'aka. Kemudian kita jumpa kalimah mina, mi. Kalimah mim bunyinya mi, kalimah na, nun bunyinya na, mina, tetapi nun bertemu dengan alif lam qamariyah, maka kita baca dengan izzah kamari, nun ini dengan huruf lam. Minal. Kemudian kita bunyikan suku kata ain bunyinya i, kemudian dia digabungkan dengan lam yang mati. Jadi bunyinya il, kemudian mim. Suku kata mim bunyinya mi, ilmi. Baik. Sini ada saya tunjuk, iaitu tanda menunjukkan di sini ada isyarat pada kita. Lam alif. Baik. Ini bukan kita kena berhenti. Kita kena sambung terus. Ingat. Bila ada lam alif, kita tidak boleh berhenti. Kita mesti menyambungkan huruf ini, ilmi ini terus dengan ma. Lepas tu nak berhentikan malak pun boleh. Kalau nafas habis. Tapi jangan berhenti di ilmi. Sebab dia ada tanda isyarat di sini. Lam alif. Simbol lam alif ini menunjukkan kita tidak boleh berhenti. Serupa yang kalau mim suruh berhenti. Dalam mim yang ekor dia ke kiri tu. Mim kecil tu. Suruh berhenti. Tapi kalau lam alif tidak boleh berhenti. Ingat tu. Kalau ada lam alif, jangan berhenti. Sambung dulu. Tengok saya ambil contoh. Saya ambil daripada sini. Ba'dallazi ja'aka minal ilmi malak. Saya dah nafas kat situ. Contoh. Saya berhenti kat situ. Lepas tu saya sambung lah. Malaka minallah. Itu contohnya. Ingat. Maknanya ini adalah tanda anak panah merah ni. Saya nak bagi tahu ada sesuatu yang perlu kita patuh. Macam sini, kita patuh kena boleh sambung, boleh berhenti. Sini pun sama juga. Jadi sini tak boleh berhenti. Baik. Kita dah habis dekat sini tadi. Kita sambung kalimah berikutnya. Ma. Mim suku katanya ma. Bertemu pula dengan alif. Baca dengan mat asli. 2 harakah. Kemudian lam suku katanya la. Kaf suku katanya ka. Laka. Ma laka. Kemudian kita jumpa kalimah mina. Baik. Mi, kalimah mim bunyinya mi, kalimah na, nun bunyinya na, tetapi dia bertemu dengan nama Allah, maka kita idgham syamsikan dia dengan lam sana. Jadi lam kena baca dengan tebal sebab sebelum nama Allah jalallah, hukum jalallah, iaitu dia baris di atas, kena baca dengan tebal. Minallahi. Dapat. Allah itu 2 harakah saja. Baru betul bunyinya. Kalau kita bunyi minallahi, laju je tu tak boleh. Minallahi. Hi yang satu. Kemudian kita jumpa kalimah min di sana, nun sukun pula. Jadi
kita tak boleh baca min, kita kena idghamkan dia ma'al gunnah dengan huruf waw. Sebab nun sukun bertemu dengan huruf waw, itu hukum nun mati. Nun sukun ataupun hukum nun mati bertemu dengan waw, kita baca dengan idgham ma'al gunnah 2 harakah. Jadi bunyinya macam mana? Meu meu waliu. Baik. Kalimah berikutnya wa, suku kata wa bunyinya wa, suku kata lam bunyinya li, wali, tetapi bertasydid dengan huruf ya, wali, wali 2 harakah. Wali, li itu 2 harakah. Kemudian ya tanwin bertemu dengan waw, baca dengan idgham ma'al gunnah juga. Li wali wala, la baca 2 harakah, wa 1. Suku kata waw bunyinya wa, suku kata lam bunyinya la, tapi ada alif sini baca panjang. Wala. Kemudian kalimah yang terakhir ialah nasir. Nasir, sir. Sad itu bunyinya hamasna istilah. Suku kata nun bunyinya nas, suku kata sad bunyinya si, tetapi dia bertemu dengan ya, kita sukunkan ra di sana. Jadi bunyinya nasir 2, 4 atau 6 harakah, iaitu dengan hukum mad arid li sukun. Jadi habis kita baca tadi daripada mana? Daripada sini. Kita baca setiap suku kata. Mengikut setiap suku kata. Saya tunjuk bunyi. Wala init taba'ta ahwa'ahum ba'dalladhi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Satu-satu. Lepas tu kita baca dengan lancar. Ini kena banyak sikit tahan nafas. Sebab kita perlu banyak nafas. Kalau tak boleh, kita berhentilah dekat sini. Minallah pun boleh. Nanti kita sambung balik minallah ataupun malaka minallah. Perhatikan kita baca daripada sini. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Jadi itulah dia bacaan yang kita lakukan pada hari ini. Kita baca semua pula. Sama-sama kita baca. Sini jangan berhenti, saya padamkan. Dan nanti kita berhenti pasal saya tunjuk tempat-tempat yang ada isyarat dia. Kita berhenti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira. ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. صدق الله العظيم. Itulah sahaja ayat yang ke-119 dan 120 yang kita baca pada hari ini. Dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam siri yang akan datang, insyaAllah.